Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar fiqh tahun 6 yang bertajuk Faraid bersama Ustazah Nabila. Hai, Assalamualaikum murid-murid. Di dalam tajuk Faraid terdapat 4 bahagian penting yang kita akan pelajari. Yang pertama, pengertian faraid. Kedua, dalil faraid dan hukum. Ketiga, waris. Keempat, hikmah faraid. Jom kita pelajari sama-sama. Pertama sekali, mari kita fahami betul-betul apakah pengertian faraid. Dari segi bahasa, faraid merupakan suatu ketetapan. Manakala dari segi syarak pula, faraid merupakan suatu ilmu membahagikan harta seorang Islam yang telah meninggal dunia sama ada meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematian sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak. Mudah kata, apabila seorang Islam itu meninggal dunia, apa yang kita harus buat pada harta yang telah ditinggalkan tu? Inilah salah satu ilmu yang kita harus pelajari, bagaimana cara untuk membahagikan harta kepada ahli waris mengikut apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Seterusnya, mari kita dengarkan dalil faraid. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Maksudnya akan dibahagikan kepada 3. Yang pertama, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Tetapi, jika anak-anak perempuan itu lebih dari 2, maka bahagian mereka ialah 2/3 harta yang ditinggalkan. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah separuh harta itu. Dalam ayat tersebut, menyatakan bahawa bahagian anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Sebagai contoh, jika seorang itu meninggal dunia dan dia meninggalkan 2 anak, seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan RM300, maka bagi anak lelaki itu RM200 dan perempuan RM100. Di dalam firman Allah itu juga ada menyebutkan, jika meninggal dunia dan dia mempunyai 2 orang anak perempuan atau lebih, maka bahagian bagi anak perempuan tersebut adalah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Tetapi, jika hanya ada seorang anak perempuan sahaja, maka bahagian untuk anak tersebut separuh ataupun 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Faham semua? Sambungan daripada surah An-Nisa ayat ke-11 tadi, Allah berfirman yang bermaksud, dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika si mati ada anak. Tetapi, jika si mati tiada anak,
sedang yang mewarisinya hanyalah ibu bapanya, maka bahagian ibunya sepertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa saudara, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Dalam firman Allah tadi ada menyebutkan jika seorang itu meninggal dunia dan dia mempunyai anak dan ibu bapa, maka tiap-tiap daripada ibu bapa tersebut akan mendapat 1/6. Tetapi jika si mati tidak ada anak, dia hanya mempunyai ibu bapanya sahaja, maka bahagian ibunya 1/3. Seterusnya, Allah berfirman yang bermaksud pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antaranya lebih dekat manfaatnya kepada kamu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ini bermakna apabila seorang itu meninggal dunia, kita haruslah menyelesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan membayar hutangnya terlebih dahulu sebelum membahagikan harta kepada ahli waris yang boleh mewarisi. Faham semua? Seterusnya, mari kita pelajari hukum faraid. Hukum faraid ini wajib ya murid-murid kita kena laksanakan. Sistem faraid ini merupakan sistem yang sah berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' ulama'. Salah satunya seperti yang kita telah pelajari sebentar tadi, surah An-Nisa ayat ke-11. Selain itu, hukum faraid ini sama seperti solat, zakat, muamalat dan hudud. Faraid ini juga wajib diamalkan dan dilaksanakan serta tidak boleh diubah atau diabaikan kerana ia adalah syariat Allah. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita kenali siapa waris lelaki dan waris perempuan yang boleh mewarisi harta. Jom kita kenali waris lelaki yang boleh mewarisi harta. Ada 10 golongan. Yang pertama, anak lelaki. Dalam bahasa Arabnya, ibnun. Kedua, cucu lelaki kepada anak lelaki dan ke bawah, ibnu ibni. Ketiga, bapa, abun. Keempat, datuk belah bapa, jaddun. Kelima, adik-beradik lelaki seibu sebapa ataupun adik-beradik kandung yang dipanggil akhun syakik. Boleh juga adik-beradik lelaki sebapa, iaitu adik-beradik tiri yang sama bapa, akhun li'ab, ataupun seibu sahaja yang sama ibu, akhun li'um. Keenam, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa, iaitu anak saudara yang dipanggil ibnun akhin syakik ataupun sebapa sahaja, ibnun akhin li'ab. Ketujuh, bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa, iaitu adik-beradik kepada ayah kita yang sama datuk dan neneknya yang dipanggil amun syakik ataupun sebapa, amun li'ab. Kelapan, anak lelaki kepada bapa saudara sebentar tadi. Jika anak lelaki yang seibu sebapa kepada bapa saudara tadi dipanggil ibnu amin syakik, pada sebapa pula dipanggil ibnun amin li'ab. Kesembilan, suami, iaitu jika si mati adalah isteri dan dia mempunyai suami. Dalam bahasa Arabnya zaujun. Dan yang ke-10, orang yang memerdekakan hamba, panggil maula mu'tikun. Untuk golongan yang ke-10 ni tidak ada ya pada zaman sekarang kerana perhambaan sudah tidak ada lagi. Seterusnya, mari kita lihat pula waris perempuan yang boleh mewarisi harta. Ada 7 golongan. Yang pertama, anak perempuan, bintun. Kedua, cucu perempuan kepada anak lelaki dan ke bawah, bintun ibni. Ketiga, ibu, ummun. Keempat, nenek dari belah ibu atau bapa dan ke atas, jaddatun. Kelima, adik-beradik perempuan seibu sebapa, ukhtun syakikah, iaitu adik-beradik kandung perempuan lah. Kalau sebapa pula dipanggil ukhtun li'ab atau seibu ukhtun li'um. Keenam, isteri, zaujatun. Ketujuh, wanita yang memerdekakan hamba, maula mu'tiqatun. Yang ketujuh ini pun tidak ada lagi pada zaman sekarang.
Untuk lebih memahami, jom kita lihat carta faraid berikut. Jika seorang itu meninggal dunia, maka yang berhak menerima hartanya adalah bapanya, ibunya, datuk belah bapa, nenek belah bapa dan nenek belah ibu. Ingat ya, datuk belah ibu tidak boleh menerima harta si mati. Seterusnya, jika semati itu perempuan yang memiliki suami, suaminya berhak. Begitu juga jika si mati adalah lelaki yang mempunyai isteri, maka isterinya berhak menerima harta tersebut. Seterusnya, anak kepada si mati, anak lelaki dan juga anak perempuan. Cucu lelaki kepada anak lelaki dan juga cucu perempuan kepada anak lelaki tersebut. Jika kita lihat di sini, cucu lelaki dan cucu perempuan dari anak perempuan tidak berhak menerima harta si mati. Kerana itu penting untuk kita tahu siapa ahli waris yang berhak menerima harta. Baiklah, seterusnya kita lihat bahagian adik-beradik si mati pula. Siapa yang berhak menerima? Iaitu saudara lelaki seibu sebapa, iaitu adik-beradik lelaki sekandung. Begitu juga dengan adik-beradik perempuan sekandung. Adik-beradik lelaki sebapa pun berhak menerima. Adik-beradik perempuan sebapa juga berhak menerima. Dan adik-beradik lelaki seibu sahaja atau perempuan sahaja juga berhak menerima. Seterusnya, bahagian anak saudara pula. Siapa yang berhak menerima harta? Yang pertama, anak saudara lelaki seibu sebapa sahaja. Manakala anak perempuan tidak berhak ya. Seterusnya, anak saudara lelaki sebapa. Seterusnya, bahagian bapa saudara pula. Bapa saudara belah ayah sahaja yang berhak menerima. Sama ada bapa saudara seibu sebapa, iaitu sama datuk dan nenek. Begitu juga dengan bapa saudara yang sebapa sahaja, iaitu yang sama datuk. Oleh itu, bapa saudara belah ibu tidak berhak menerima harta si mati tersebut. Anak lelaki kepada bapa saudara seibu sebapa dan sebapa sahaja juga berhak menerima harta si mati. Ingat ya, anak lelaki sahaja, bukan anak perempuan. Faham semua? InsyaAllah, jika murid-murid faham berkenaan dengan peta faraid ini, insya-Allah boleh mengetahui perbezaan siapa ahli waris lelaki dan siapa pula ahli waris perempuan yang berhak menerima harta. Baiklah murid-murid, akhir sekali, jom kita pelajari pula hikmah faraid. Ada 3 ya. Yang pertama, menghormati fitrah manusia. Allah telah menetapkan fitrah manusia mengasihi anak yang merupakan cahaya mata penyambung hayat waris. Kedua, merealisasikan keseimbungan sosial dalam lingkungan keluarga kerana harta yang mereka miliki melalui hubungan silaturahim dalam kalangan ahli keluarga setelah kematian. Dan akhir sekali, dapat memelihara hubungan silaturahim dalam kalangan ahli keluarga setelah kematian. Tahukah murid-murid, hibah merupakan akad pemberian yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan. Jika kita lihat, hibah ni adalah hadiah. Apabila kita memberi hadiah kepada seseorang secara sukarela tanpa balasan ketika kita masih hidup. Berbeza dengan faraid. Faraid ni juga pembahagian harta kepada ahli waris mengikut ketetapan syarak setelah meninggal dunia. Seterusnya, murid-murid kena sentiasa bersikap adil dan sama rata kepada ahli keluarga dan rakan. Jangan gaduh-gaduh sebab harta. Okey? Sebelum akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita pelajari persamaan dan perbezaan antara faraid, wasiat dan hibah. Ini kerana ketiga-tiga perkara ini berkaitan dengan pemberian harta dan masih ramai lagi yang tidak dapat membezakan antara ketiga-tiga perkara ini. Jom kita lihat yang pertama itu berkaitan dengan pengertian. Kita lihat dulu
pengertian faraid. Sebagaimana yang kita telah pelajari sebentar tadi, faraid merupakan ilmu membahagikan harta seorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris, sama ada si mati itu ada meninggalkan wasiat atau tidak, dan perlulah mengikut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Wasiat pula merupakan ikrar seseorang yang dibuat semasa hayatnya ke atas hartanya untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas kematian. Sebagai contoh, Ali mewasiatkan hartanya kepada Abu, kawan baiknya, dengan jumlah sekian-sekian bagi maksud kebajikan. Dan ternyata keesokan harinya Ali meninggal dunia. Wajiblah untuk menyempurnakan wasiat Ali tersebut. Hibah pula merupakan akad pemberian yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidup. Maksudnya semasa masih hidup tanpa sebarang balasan. Seperti yang kita tahulah, hibah tu hadiah. Okey? Dan yang kedua itu, kita lihat bilakah perlu melaksanakan ketiga-tiga ini. Jika kita lihat faraid dan wasiat, perlulah dilakukan pemberian harta itu selepas meninggal dunia dan bukannya semasa hidup. Berbeza dengan hibah pula. Hibah mestilah pemberian ketika hidup. Yang ketiga pula, untuk siapa? Siapa yang layak atau yang boleh menerima faraid, wasiat dan hibah? Jika kita lihat, faraid diberikan kepada ahli waris. Seperti yang kita dah pelajari tadi kan. Jika ahli waris lelaki ada 10 golongan, manakala waris perempuan ada 7 golongan. Manakala wasiat pula berbeza daripada faraid. Wasiat diberikan kepada ahli bukan waris. Ini bermakna selain daripada 17 golongan tadi, boleh diberikan wasiat kepadanya. Untuk hibah pula, boleh diberikan kepada sesiapa sahaja. Macam kita bagi hadiah lah, kita boleh beri kepada sesiapa saja. Sama ada ahli waris ke ataupun selain daripada ahli waris ke, boleh diberikan. Dan yang keempat itu, bagaimana cara untuk kita laksanakan ketiga-tiga perkara ini. Jika kita lihat faraid, mestilah mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh syarak, iaitu apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh yang kita pelajari tadi dalam surah An-Nisa ayat ke-11 kan. Manakala wasiat pula, perlulah maksimum 1/3 sahaja daripada jumlah harta pusaka. Jika lebih daripada 1/3, perlulah mendapatkan kebenaran daripada ahli waris terlebih dahulu. Untuk hibah pula, tiada ketetapan. Kita boleh beri berapa yang kita nak. Dan tidak perlu kebenaran ahli waris. Dari segi hukum pula, faraid wajib dilaksanakan. Kita tidak boleh ubah, tak boleh abaikan. Kerana itu adalah ketetapan syarak. Kedua-dua hibah dan wasiat hukumnya sunat dan digalakkan untuk mengumpul pahala di akhirat. Tapi pelaksanaan wasiat wajib terhadap yang masih hidup untuk memastikan pemberian wasiat itu berjalan. Faham semua? Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid diberi kefahaman. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.